Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, kita sambung terus dengan proses penyediaan etanol di dalam makmal. Okay, prosedur yang kedua, okay, iaitu proses penyulingan. Okay, saya ulang balik daripada prosedur yang pertama, iaitu proses penampaian. Okay, so kita ada pemerhatian. Okay, selepas larutan gula dan yeast ni bercampur, okay, kita akan nampak pemerhatian dia. Okey, pembuakan berlaku. Okey, gelembung gas keluar dari tiup kaca pada air kapur. Okey, maksudnya bila kita campurkan saja, okey, bila kita campurkan saja larutan gula dan juga yeast ni, okey, awal eksperimen tu, pada awal eksperimen ada pembuakan gas berlaku di sini. Okey, dan gas tu akan keluar daripada tiup kaca ataupun tiup penghantar ni. Okey, dan masuk kepada tiup kaca dekat sini dan terus masuk ke dalam tabung uji. Okey, pada air kapur. Okey, selepas dan air kapur pun menjadi keruh. Okey, selepas 2 minggu, okey, selepas 2 minggu, okey, ataupun seminggu, kita akan nampak yang ini, dalam ni ada 2 lapisan. Okey, lapisan yang pertama ke atas, lapisan yang kedua di bawah. Lapisan yang ada ke atas tu berwarna kuning muda dan etanol ni tidak tulen. Okey, lapisan bawah akan menjadi mendakan merah kuning dan bau, okey, baunya adalah sangat tajam. Okey, jadi hasil penampaian ni, okey, hasil penampaian masih lagi larutan gula dan juga yeast ni, dia telah berubah menjadi etanol. Dekat ni ada 2 lapisan. Okey, hasil ni, campuran ni kita panggil hasil penampaian. Jadi kita akan tulinkan etanol yang berwarna kuning jernih tadi ke prosedur yang kedua, iaitu melalui proses penyulingan. Okey. Okey, jika calon-calon nampak gambar rajah ni, okey, kita akan nampak kondenser Liebig ni. Dan kita akan nampak hasil penampaian. Okey, ini menunjukkan adalah proses penyulingan etanol daripada etanol tidak tulen melalui proses pertama, iaitu proses penampaian gula dengan yeast tadi. Kita panggil hasil penampaian. Okey, dan kita akan melalui proses penyulingan untuk menghasilkan etanol tulen di sini. Okey, ini adalah radas untuk prosedur yang kedua, iaitu proses penyulingan etanol. Okey, di mana hasil penampaian tadi, okey, yang berwarna kuning jernih dan juga mendakan ada 2 lapisan tadi, kita akan masukkan sepihan porselin dekat sini dan kita akan panaskan secara kukus air. Okey, selalunya soalan akan menyentuh sepihan porselin ni. Mengapa sepihan porselin ini digunakan? Kenapa tak biarkan saja hasil penampaian ni di sini saja tanpa ada porselin di sini? Maksudnya sepihan porselin ni ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk mengelakkan campuran, okey, campuran dalam kelalang kon ni, okey, daripada memasuki tiup penyulingan ni dan terus ke kondenser Liebig ni. Jadi kita nak hasil penampaian etanol yang masuk. Jadi kita letak sepihan porselin di sini untuk mengelakkan campuran dalam kelalang penyulingan masuk ke dalam turus penyulingan ni dan seterusnya ke dalam kondenser Liebig. Okey, soalan yang kedua selalu disentuh adalah mengapa hasil penampaian ini dipanaskan secara kukus air. Okey, ini menunjukkan pemanasan sekata diperlukan. Okey, tanpa kukusan air, hasil penampaian kita tahu ada etanol. Jadi etanol ni sifat dia mudah meruap. Jadi kalau pemanasan secara terus, ia akan mungkin menyebabkan terbakar. Jadi ini adalah menyarankan supaya kukus air digunakan untuk pemanasan ini, supaya pemanasan secara sekata dan terus untuk mengelakkan daripada terbakar hasil daripada wap
etanol tadi. Okey. Soalan yang ketiga yang selalu disentuh, saya akan pergi ke atas. Okey, terus kepada termometer. Okey, termometer ni, kenapa guna termometer? Okey, termometer ni digunakan untuk menyukat suhu takat didih bagi hasil penampaian. Okey, wap etanol ni dah masuk dekat sini dan terus ke sini dan akan disukat sampailah dia mencapai suhu 78 degree Celsius. Itu menunjukkan etanol telah terhasil. Okey, 78 degree Celsius ni merupakan takat didih yang rendah. Jadi ia menunjukkan bahawa ia sangat meruap. Okey, itu kegunaan termometer di sini. Daripada bawah saya naik ke atas dan saya naik ke atas terus ke sebelah sini, saya jumpa kondenser Liebig. Okey, mengapa kondenser Liebig ni digunakan? Kondenser Liebig ni digunakan untuk proses penyejukan wap. Okey, hasil daripada penampaian tadi disejukkan dalam kondenser Liebig. Okey, namakan proses yang terlibat di sini adalah proses kondensasi. Namakan perubahan yang berlaku daripada gas iaitu wap kepada cecair. Kita akan dapat cecair etanol di sini. Okey, perhatikan anak panah, air masuk dan air keluar. Okey, soalan kadang-kadang dia akan suruh calon melukis arah anak panah bagi air keluar. Ingat dia, air keluar di bahagian atas anak panahnya dan air masuk di bahagian bawah. Okey, itu soalan yang seterusnya. Okey, kondenser Liebig ini juga, kalau saya terbalikkan kondenser Liebig ni ke sini, apakah yang akan berlaku? Okey, ramalkan. Okey, maksudnya proses penyejukan tidak akan berlaku. Kerana apa? Air tidak akan memenuhi kondenser Liebig ni. Okey, air diperlukan untuk memenuhi kondenser Liebig ni supaya proses kondensasi wap kepada cecair berlaku dengan lancar. Okey, dan masuklah terus ke dalam etanol. Etanol tu akan masuk terus ke dalam kelalang kon. Okey, jika anda ingin lukis kelalang kon, kita kena sama paras ni supaya dia senang masuk. Okey, dekat sini. Jadi saya ulang balik. Okey, yang paling penting awak ingat serpihan porselin, kegunaannya, kenapa kukusan air digunakan, kenapa termometer digunakan dan juga kelebihan kondenser Liebig ni, anak panah yang perlu ditunjukkan, apakah akibat jika saya terbalikkan kondenser Liebig ini. Okey, manakala turus penyulingan ni anda perlu apitkan pada kaki retort. Kalau tak nak lukis kaki retort ni, anda hanya lukis bahagian sini saja. Ini menunjukkan turus penyulingan telah diapitkan. Begitu juga dengan kondenser Liebig. Okey, di sini saya tulis macam ni. Ini maksudnya kondenser Liebig ini diapitkan dengan kaki retort. Okey, apakah pemerhatian yang akan dihasilkan? Okay, hasil penyulingan ni kita panggil etanol. Macam manakah kita nak kenal etanol ini? Okey, kita akan kenal etanol ini berdasarkan pemerhatian hasil akhir eksperimen penyulingan ini. Okey, bagi hasil akhir penyulingan ini kita akan tengok warnanya. Okey, daripada proses pertama tadi kita dapat kuning jernih kan? Jadi bila dia jadi tulen, dia akan jadi jernih tidak berwarna. Jadi dia sama dengan air. Okey, soalan akan menyentuh bagaimanakah untuk kita membezakan etanol ini dengan air. Kerana apa? Kerana kedua-duanya merupakan cecair jernih tidak berwarna. Jadi kita boleh bandingkan dengan air. Kerana apa? Etanol ini mempunyai bau, berbaunya tajam. Okey, dan takat didihnya adalah 78 degree Celsius. Okey, rendah. Manakala air tidak berbau dan takat didihnya 100 degree Celsius. Apabila etanol ni dia rendah 78 degree Celsius, okey, dia mudah meruap. Jadi sifatnya mudah untuk terbakar. Kemeruapannya sangat tinggi.
Manakala etanol juga boleh kat sini boleh larut, saya silap sini, larut di dalam air dan bercampur dengan air. Kerana apa? Kerana etanol ini ada kumpulan hidroksil iaitu OH yang boleh bertindak balas dengan larutan air. Jadi dia boleh larut di dalam air. Tetapi keterlarutan etanol ni, keterlarutan alkohol ni, okey, akan berubah apabila daripada metanol sampailah ke bawah, sampailah pentanol ke heptanolnya. Okey, kerana kerana saiz molekul tu telah berubah. Okey, bahagian hidrokarbonnya lebih besar. Bila bahagian hidrokarbon lebih besar, contohnya pentanol, bahagian hidrokarbonnya lebih besar dan bahagian hidroksilnya mungkin akan kurang berfungsi. Jadi dia kurang larut dalam air berbanding dengan etanol. Okey, kesimpulan penyediaan etanol. Kita ada dua proses atau dua kaedah, iaitu pertama secara industri melalui penghidratan etina dengan menggunakan steam, okey, di mana menggunakan mangkinnya asid fosforik, suhu 300 degree Celsius dan tekanan 60 atmosfera. Dan kedua adalah proses di dalam makmal, iaitu penampaian glukosa dan juga penyulingan etanol tersebut untuk mendapatkan etanol tulen. Manakala alkohol lain, contohnya propanol, butanol, metanol, hanya menggunakan penghidratan alkena, bukan proses penampaian. Jadi proses penampaian ni adalah khusus untuk etanol. Okey, saya ulang balik, proses penampaian maksudnya adalah proses penukaran glukosa menjadi etanol melalui tindakan yeast oleh enzim zimase. Okey, kemudian kita ada satu lagi proses iaitu penyulingan untuk menulinkan etanol tersebut, iaitu proses pengekstrakan bahan dengan menguapkannya dan mengkondensasikan uap tersebut untuk menjadi cecair. Okey, itu sahaja untuk penyediaan etanol.